Sibuk kita tunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, adakah kita tahu ibadah ini sebenarnya boleh mengangkat darjah seseorang ke tahap yang berbeza? Persoalan itu akan diperincikan Rizauddin Ruslan dari Kompleks Islam Putrajaya. Riza, silakan. Ya, Zahira, darjat tersebut bergantung kepada sejauh mana individu tersebut mengamalkan makna setiap kategori puasa. Pertama, puasa awam iaitu menahan perut dari makan dan minum serta mengawal nafsu. Biasanya puasa ini dilakukan oleh orang awam atau mereka yang baru mula berpuasa. Kedua, puasa khusus bukan sahaja melakukan apa yang disebut dalam puasa awam, malah menjaga semua panca indera dari melakukan dosa dan maksiat. Lazimnya diamalkan golongan beramal soleh. Kategori terakhir, puasa paling khusus. Fokus sepenuh hati hanya kepada Allah SWT dan dunia sekadar tuntutan agama. Jadi kita dah semakin dewasa, dah semakin terdedah dengan ilmu dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita menuju ke arah puasa jenis yang kedua, puasa khusus, bukan sekadar menjaga fizikalnya, tapi juga menjaga mulut perutnya, menjaga panca inderanya daripada melakukan perkara yang menyebabkan pahala puasa kita berkurangan ataupun menyebabkan terkurang pahala puasa yang kita lakukan, dan inilah suatu jihad ataupun yang memerlukan kesungguhan untuk mendapatkan peringkat puasa yang terlebih baik. Setiap kali Ramadan, umat Islam sering beri fokus untuk tunaikan kewajipan ibadah puasa, sedangkan menutup aurat juga sama wajib di sisi agama. Menurut penolong pengarah kanan Seksyen Dakwah Kreatif JAKIM, Muhammad Firdaus Muhammad Syurkhan, meskipun puasa seseorang yang tidak menutup aurat masih sah, namun pahalanya berkurangan. Kita habiskan pahala puasa kita dengan pakaian yang mungkin menonjol ataupun yang tidak sopan lah. Jadi kalau boleh saya kongsikan hari ini, pertama sekali dalam adab berpakaian, pertama sekali menutup aurat. Saya dah sebut dah tadi, Al-Quran perintahkan untuk tutup aurat. Yang kedua, perlu berpakaian yang longgar-longgar. Tidak jarang, tidak ketat kan. Supaya bila longgar ni senanglah nak berjalan. Jarang ni maksudnya apa? Boleh nampak tembus. Kalau pakaian tu ada apa? Lubang-lubang tu boleh nampak kulit lah dan sebagainya. Ada juga sebahagian yang berpakaian menyerupai jantina lain. Yang ini pun kita kena tegur juga supaya kalau lelaki pakai lelaki lah, janganlah menyerupai perempuan. Kalau perempuan pun kena pakai perempuan, jangan menyerupai lelaki. Justru masyarakat diingatkan agar mengambil peluang bulan mulia ini untuk menjadi lebih baik dengan melakukan apa yang diperintah Allah SWT dari segenap aspek. Perlu juga bersama mereka yang sering memberi nasihat agar kekal istiqomah di jalan kebaikan. Bagi memberi peluang ibu bapa menunaikan solat tarawih dengan lebih tenang dan khusyuk, Jawi menyediakan pelbagai kemudahan mesra kanak-kanak termasuk khidmat jagaan sementara atau tarbiyatul aulad di 10 masjid di sekitar ibu negara sepanjang bulan Ramadan ini. Antara masjid terlibat, Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, Masjid Universiti Teknologi Malaysia Jalan Semarak, dan Masjid Usamah bin Zaid Wangsa Maju. Perkhidmatan secara percuma ini menawarkan 19 petugas secara bergilir yang dipertanggungjawabkan menjaga lebih 40 kanak-kanak setiap malam. Baik, inisiatif yang kita wujudkan ini sudah tentu dapat membantu ibu bapa untuk menunaikan solat, terutamanya sembahyang tarawih. Maknanya ibu bapa dapat menunaikan solat dengan khusyuk dan tenang tanpa perlu memikir risau mengenai anak-anak, dan anak-anak dia dijaga dengan baik oleh penjaga yang kita telah lantik. Inisiatif ini turut diakui memudahkan urusan ibu bapa terlibat. Inisiatif ini sangat bagus. Nak dapatkan tarawih dengan tenang tu susah.
kalau tak ada helper. So bila masjid sendiri ada inisiatif untuk jaga anak, ada aktiviti, and then alhamdulillah sebab free kan, percuma. So saya boleh hantar and then boleh solat tarawih lah. Membantu sebenarnya kalau macam anak yang kecil-kecil kan, sebab kita nak sembahyang pun kena fokus apa semua. So sebab kadang-kadang kita orang kena bergilir. Ayah dia sembahyang dulu, saya kena tunggu, saya sembahyang, bapak dia kena tunggu. Jadi bila ada program macam ni sebenarnya sangat membantulah kita orang nak beribadah tu. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Reza. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyampaikan sumbangan tunai Aidilfitri kepada 487 anak-anak yatim di daerah Hulu Selangor. Hadir sama Exco Agama Islam Dr. Famingah dan juga pengerusi Yayasan Darul Ihsan Tan Sri Mazlan Mansor. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di Masjid Nurul Iman Serendah. Tengku Amir Shah turut beramah mesra dengan anak-anak yatim yang hadir serta penduduk setempat. Pada majlis itu, baginda juga menyerahkan watikah lantikan kepada 3 orang ketua sahabat prihatin Yayasan Darul Ihsan dari daerah Hulu Selangor. Raja Muda Selangor kemudiannya mendengar tazkirah khas Ramadan yang disampaikan Ustaz Hafiz Hanifah, seterusnya menunaikan solat Zuhur berjemaah. Eratkan silaturahim dalam kalangan warga kota di samping berkongsi rezeki menjadi tujuan penganjuran syukuri Ramadan Teh Hijau Kuala Lumpur yang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di Ceras. Wartawan Sofia Nasrun berkesempatan mengikuti program berkenaan. Program dianjur dengan kerjasama Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam dari 11 Parlimen Wilayah Persekutuan. Proses memasak melibatkan 74 kawah dodol dan periuk bubur lambuk bagi menghasilkan lebih 1,000 bungkusan untuk diagih kepada orang ramai. Bulan Ramadan bukan sahaja menjadi medan mengukuhkan silaturahim tetapi juga memupuk nilai persaudaraan yang kukuh, iaitu dengan nilai tolong-menolong dan juga toleransi. Mana lagi Kak kita nak susun? Saya melihat dari segi pandangan yang positif lah. So kalau saya tengok daripada pagi tadi sehingga petang, saya dipahamkan lebih daripada 1,000 orang yang datang. Walaupun dalam bulan puasa, lebih 1,000 orang yang datang. Jadi saya mengharap sangatlah supaya apabila datang kita beramah mesra, kita berkenalan di antara satu sama lain, kita mengeratkan silaturahim terutama dalam bulan Ramadan ini, dan apabila kita dah kenal di antara satu sama lain, jadi mudah apabila kita nak melaksanakan sesuatu kerja, untuk melaksanakan sesuatu program. Turut dianjur bazar percuma bagi mengagih barangan dan pakaian kepada 750 orang daripada mereka yang kurang berkemampuan. Agihan tersebut menjadi komitmen TBKL untuk sentiasa membantu golongan tersebut selari dengan tema program kali ini Ihsan Ramadan. Sementara itu, penerima turut menyambut baik usaha berkenaan. Betul. Memang betul lah dapat eratkan silaturahim antara kita sama umat Islam kan. Bagus. Memang macam galakkan. Bagus. Tak tahun boleh buat macam ni. Dengan gotong royong, masak dodol dengan bubur lambuk semua dapat mengeratkan silaturahim kita pada bulan Ramadan ya. And then macam-macam aktiviti lagi ada dekat sini. Contohnya macam ni, baju, boleh selam baju. And then ada banyak daripada unit-unit di BKL ada dekat sini. So bagus untuk kita mengeratkan rakyat kita punya harmoni dalam rakyat kita. Bersama kita kuat, sendirian kita rapuh. Apabila kita perkukuh kerjasama dan silaturahim, sesuatu masyarakat itu akan menjadi lebih kuat. Sofia Nasrud, RTM. Kementerian Kesihatan menyarankan aktiviti luar bilik darjah ditangguhkan sementara waktu di lokasi berstatus cuaca panas tahap 1.
Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, sekiranya status cuaca bertukar kepada status gelombang haba, Kementerian Pendidikan boleh mengambil tindakan mengikut pelan yang digariskan. Status gelombang haba merujuk kepada iaitu suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Semua itu, KKM menasihati ibu bapa agar memastikan anak masing-masing untuk mengambil air secukupnya. Bagi mereka yang berpuasa, disaran meminum air yang mencukupi ketika sahur dan berbuka puasa. Perkembangan sukan, Malaysia mungkin menghantar jumlah kontingen yang lebih kecil di Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai. Perkara berkenaan diakui Menteri Belia dan Sukan KBS, Hena Yoh. Menurut Hena, jangkaan itu selepas menyaksikan skuad hoki lelaki negara gagal layak ke tamasya itu pada Januari lalu. Jelasnya KBS juga sedang melakukan penambahbaikan program Road to Gold RTG bagi mengenal pasti atlet berpotensi untuk kesukan Olimpik Los Angeles 2028. Kemudian kita kena buat penambahbaikan. Itu sebab Road to Gold sudah mengenal pasti LA 2028 dan kita telah letak atlet-atlet kita yang ada peluang ke 2028 itu dalam fast track program sekarang. Ya. So masih dalam proses kelayakan, kita berharap yang masih dalam proses itu akan berjaya lah. Ya. Bila hoki tak layak masa itu, kita dah tahu dah kontingen kita akan jadi kecil. Majlis Sukan Negara MSN sebelum ini menjangka minimum 25 hingga 30 atlet mampu layak ke tamasya yang akan bermula pada 26 Julai hingga 11 Ogos depan.